Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey, jadi saya nak pendekkan intro sahaja dan kemudian hari ini saya nak berkongsikan sedikit berkenaan dengan isu petition bagi tuntutan pengeluaran KWSP 2.0. Okey, yang mana petition ni telah pun dikeluarkan beberapa hari yang lepas dan sehingga kesetakat rakaman video ini dilakukan dah mendapat lebih daripada 65,000 tanda tangan. Okey, jadi saya terpanggillah untuk berkongsikan berkenaan dengan isu petition ini sebab saya mendapat banyak persoalan dan saya melihat membaca setiap komen yang ada, sama ada komen di dalam page saya ataupun komen di dalam page-page lain berkenaan dengan isu petition ini. Dan disclaimer ya, ini adalah satu perkongsian yang tidak memihak kepada mana pihak dan ini adalah berdasarkan pandangan peribadi dan juga pemahaman saya secara peribadi berkenaan dengan petition ini. Okey, jadi petition ini telah diwujudkan secara online, digital. Okey, kenapa diwujudkan secara online? Sebab dah ada kemudahan daripada website change.org. Jadi daripada website ni kita boleh membuat apa saja petition secara online dan kita berkongsikan link untuk petition ni kepada sesiapa sahaja dan mereka ini boleh menurunkan tanda tangan secara digital. Tanda tangan secara digital ni dia bukan sign, isikan nama, first name, last name dan juga email. Kita tekan sign the petition, jadi menunjukkan yang kita ini memberikan sokongan kepada petition tersebut. Contohnya untuk isu bagi pemanasan global ataupun contohnya katalah ada isu nak ditebang pokok hujan-hujan dan panggil macam di Taipei ni ada pokok dekat Taman Dasik tu yang sangat besar, contohlah katalah nak ditebangkan semua pokok tu. Kemudian ada bantahan dan bantahan ni dibuat melalui dalam bentuk petition. Jadi rakyat di Taipei ataupun rakyat di Malaysia ni sign petition ni sebab nak menunjukkan bahawa yang kita ni tak setuju dengan keputusan untuk menebang ataupun memotong pokok berkenaan. Okey, jadi itu antara tujuan-tujuan wujudnya petition ini. Adakah petition ini boleh mengubah sebarang keputusan yang telah pun dilakukan ataupun boleh merubah keadaan sedia ada? Jawapannya ya dan juga tidak. Dan ianya bergantung kepada situasi. Jika tuan-tuan semua ingat, kita pernah ada satu kes yang menggemparkan negara dulu di mana ada terdapat, kalau tak salah, 8 orang kanak-kanak yang menaiki basikal lajak dilanggar sebuah kereta, kemudian meninggal ke 88 orang budak tersebut. Terlalu banyak pertikaian dan sebagainya, mahkamah menjatuhkan hukuman kepada individu berkenaan dan kemudian timbul rasa tak puas hati daripada kalangan masyarakat. Diwujudkan petition daripada web change.org ni juga untuk meminta individu yang telah disabitkan kesalahan terbabit untuk dibebaskan. Tadi masa saya nak buat rakaman ni, saya nampak petition tu dah 905,000 orang tanda tangan petition tu untuk minta dibebaskan individu berkenaan. Adakah dia dibebaskan? Jawapannya tidak. Jika petition ini mampu mengubah sesuatu keputusan, terutama sekali kalau kita berkata dari segi perundangan, maka kalau dalam bahasa yang mudah, tak perlulah ada mahkamah, tak perlulah ada undang-undang, kerana apabila sesuatu perkara itu telah pun dimuktamadkan, hanya sebab dengan kita sign satu petition, perkara tersebut boleh berubah. Jadi hanya sebab dia tidak mengikut keputusan kita, kehendak kita ataupun pandangan kita, apabila kita sign, dia boleh berubah. Jadi maksudnya tak perlulah ada perbicaraan, tak perlu ada mahkamah, tak perlu ada perundangan. Tetapi ada juga perkara yang mampu mengubah keadaan. Contohnya saya kata tadi, kadang-kadang penebangan pokok, isu nak merobohkan bangunan tertentu untuk dinaikkan rumah kedai sebagai contoh. Ada wujud petition yang sama juga lebih kurang macam ni dan kemudian mendapat perhatian pihak berkuasa tempatan, majlis pembandaran, pejabat tanah, pejabat daerah dan sebagainya, dan mereka melihat ramai orang sangat bantah ni, kemudian nak ada piket lah, nak turun spanduk dan sebagainya. Jadi mereka mengambil keputusan untuk batalkan projek berkenaan sebagai contoh. Itu adalah antara perkara yang boleh berlaku dalam petition ini. Jadi untuk persoalan berkenaan petition ini, adakah dia boleh mengubah
keputusan sekarang ni, ataupun dia boleh mempengaruhi jawapan dia ya ataupun tidak. Tetapi dia bergantung kepada petition berkenaan. Saya tidak boleh memberikan sebarang jawapan ataupun pandangan berkenaan dengan petition KWSP ini. Boleh berjaya ataupun tidak, saya tidak boleh memberikan sebarang pandangan. Okey. Kemudian saudara Azmi Bugis telah pun menjelaskan bahawa petisi yang diwujudkan ini adalah berdasarkan kepada kriteria untuk individu-individu tertentu, suri rumah, mereka yang telah pun berhenti kerja, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, golongan B40, M40 yang tertentu dan juga sebagainya. Daripada 4 kriteria yang telah dicadangkan oleh saudara Azmi Bugis ini, jadi beliau mengharapkan bagi mereka yang berada dalam keempat-empat kategori ini untuk menyisikan maklumat kita, hanya nama dan juga nama pertama dan nama akhir. Nama pertama tu nama saya Firdaus, nama akhir Selamat. Tak perlu bin pun tak apa, tak ada masalah. Tak perlu anak lelaki dan sebagainya, daughter of, son of, tu semua tak perlu. Kemudian isikan email kita sahaja. Dengan maklumat yang diisikan dalam petition ini, saudara Azmi Bugis pun tidak ada mengatakan bahawa dia boleh orang kata merubah keputusan dan sebagainya. Cuma setakat ini beliau nak menunjukkan bahawa ada solidariti ataupun sokongan daripada kalangan pencarum yang menunjukkan bahawa kita masih lagi memerlukan bantuan tunai dan kita meminta untuk mengeluarkan wang KWSP. Kemudian saudara Azmi Bugis nak gunakan data yang diperolehi daripada sokongan daripada petition tersebut untuk dikumpulkan nama-nama individu-individu yang menyisi ni. Dia nak buat satu list dalam bentuk Microsoft Excel dan sebagainya, dan jika berjaya untuk berjumpa dengan kepimpinan kementerian dan sebagainya, beliau nak menyerahkan nama-nama tersebut bagi membolehkan pihak KWSP untuk memproses pengeluaran. Itu adalah cadangan dan juga idea daripada saudara Azmi Bugis. Jadi itu adalah salah satu perkara yang sebenarnya baiklah, apa sahaja perkara yang kita lakukan secara elok, permintaan yang kita lakukan secara baik-baik, berjaya ataupun tidak, kita put aside, kita letak ke tepi. Tetapi sentiasa kita perlu untuk beri sokongan. Memang kalau ikutkan dia tidak mampu untuk merubah apa-apa, tetapi setiap perkara itu yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya-Allah tidak mustahil dengan ketentuan daripada Allah Ta'ala, perkara tersebut boleh berubah daripada mustahil untuk dibenarkan, untuk diluluskan, tetapi menjadi boleh diluluskan. Jadi apa saja orang kata kaedah ataupun perjuangan yang baik-baik, yang murni, yang harmoni ini, kita teruskan, kita ikut sahaja. Okey. Itu berkenaan dengan petition. Jadi janganlah ada pihak yang mempertikaikan, masing-masing mempunyai pandangan peribadi masing-masing. Tetapi jika kita tidak mempunyai pandangan yang elok, tidak perlulah kita suarakan. Dan bagi mereka yang berasa ada keperluan, isi maklumat anda. Tidak ada orang kata sebarang pengumpulan data yang terlalu sulit pun, cuma nama dan juga email sahaja sebagai orang kata nak menunjukkan yang kita dah tanda tangan petition tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada petition ni sendiri. Saya nak kongsi sedikit lah. Okey. Yang pertama saya boleh katakan sehingga hari ni saya tunjuklah dah ada, sehingga ke saya ini saya rekod malam tadi ada 61,000 orang yang telah pun tanda tangan petition ini. Maksudnya kalau kata nak kumpul 1 juta tu agak jauh lagi lah, tetapi apa yang kita ada sekarang ni, angka ini sebenarnya agak kukuh. Jadi teruskan berkongsi berkenaan dengan petition ini, teruskan mendapatkan tanda tangan secara digital. Rakan-rakan dan sebagainya yang memerlukan, minta mereka untuk mengisikan petition ini. Okey, tak susah, pergi saja kepada laman web petition ini. Saya kongsikan link untuk petition ini di ruangan komen dan juga di ruangan description, sebab ramai yang tak dapat cari. Jadi tengok, kongsi. Saya ada bubuh dekat banyak komen. Tengok di bahagian komen macam orang kata link. Okey. Lepas tu dia mudah sahaja. Saya tunjuk di tepi ni. Okey, tengok saya kongsikan Cuma isi nama pertama, first name. Contoh saya isi Firdaus, last name Selamat, nama bapa saya. Tadi Firdaus Selamat. Kemudian email saja. Contohnya email firdausselamat@gmail.com. Kemudian tekan saja butang merah di bawah tu, sign this petition. Cukup, selesai. Jadi kita dah menandatangani petition tersebut. Kemudian selepas kita tanda tangani, dia akan pergi kepada page kedua. Okey, dia akan pergi page kedua. Dia kata, Firdaus, can you chip in RM13 to get this petition on the agenda? Dia minta
bukan Khairul Azmi Bugis yang minta, maaf salah sebut nama pula, tapi website ni change.org ni dia minta kita donate ataupun sumbang ke sedikit sekurang-kurangnya RM13 sebagai apa yang dia nyatakan di sini, untuk dia chipping in allow us to promote the petition on change.org and through email. Maksudnya dia nak kita sumbangkan sedikit wang untuk laman web ni, bukan Azmi Bugis, laman web ni, untuk dia menyebarkan berkenaan dengan petition KDBSP ni kepada email rekod yang berada dalam laman web change.org ni. Mungkin dulu kalau sebagai contoh kita pernah tanda tangan petition untuk pembebasan individu tertentu lah dan sebagainya, tapi kita tak pernah send pun untuk KDBSP ni. Jadi email kita tu ada, website change.org ni akan hantar email dekat orang-orang yang tak pernah isi lagi petition KDBSP ni. Dia akan beritahu, weh, ada ni petition untuk KDBSP, hang masuk, hang sign. Dia akan cakap macam tu lah, bahasa orang putih lah. Jadi tujuan pembayaran tu sebenarnya, duit tu bukan dapat dekat Azmi Bugis, bukanlah dapat dekat siapa-siapa, tapi dapat kepada pihak laman web yang menyediakan perkhidmatan untuk petition ni. Dan di sini sebenarnya kita tak perlu pun bayar. Dan kalau saya tengok di sini saya tak tahu sama ada pihak laman web change.org ni kongsikan perkara yang betul ataupun tidak. Jika terlihat Ismail chip in RM495. Bayangkan, ada yang RM20, ada yang RM198 pada Muhammad Luman, banyak bagi RM20 lah. Tahu tak, macam saya kata tadi, petition ni sebenarnya secara jujur lah, saya cakap secara neutral, dia sebenarnya tidaklah boleh nak ubah apa-apa pun. Jadi tujuan kita isi ni sebab kita nak tunjukkan sokongan, dan daripada sokongan ini Saudara Azmi Bugis nak kumpulkan nama, kemudian kalau dapat jumpa dengan menteri, dia nak panjangkan perkara ini kepada menteri. Jadi kalau lah kata tengok dalam petition KDBSP ni ada yang bagi sampai RM495. Bayangkan, kita ni dah kekurangan wang tunai, duit pun kurang, sebab tu kita minta pengeluaran KDBSP. Ada pula yang bermurah hati, baguslah kan, yang P pula chip in. Dan anda kena ingat, saya dah cakap dari bulan kali, chip in ni, duit ni tak dapat kepada perjuangan KDBSP ni, dia tak dapat kepada Azmi Bugis ke saudara Najmi ke apa tadi yang create ni kan, tak dapat pun. Dia akan dapat kepada website change.org ni, website yang menyediakan perkhidmatan petition ni. Duit tu dapat pada mereka akan, apa yang mereka akan guna duit ni, mereka akan kerahkan staff-staff dia untuk hantar email berkenaan dengan petition ini kepada seluruh pengguna-pengguna data yang mereka ada dalam website change.org ni. Okey, jadi bila kita dah isi tu, kita dah lengkapkan, dia keluar bahagian untuk chip in ni, dia suruh kita minta duit. Di belah bawah tu dia kata dia ada butang merah, yes I chip in RM13 to distribute to this petition. Jangan tekan yang tu, tekanlah no I share instead. Okey, no I share instead ni maksudnya, tak, saya tak mau bagi duit. Saya tak mau bagi duit sebab apa? Saya nak share sendiri. Jadi bila kita tekan button tu, dia akan pergi kepada page yang berikutnya. Page-nya macam ni, tengok. Dia kata okey, great choice, sharing leads to way more signature. Jadi dia kata okey, pilihan yang baik. Kalau kata kita ambil yang duit yang chip in duit tadi tu, dia lagilah suka. Okey, jadi dia kata pilihan yang baik. Jadi kita boleh pilih button, kita nak share dekat Facebook, share dekat Facebook Messenger, share dekat Twitter, kita nak hantar email dekat kenalan-kenalan kita, ataupun kita nak copy link tu kemudian kita share dalam WhatsApp, dalam Telegram dan juga sebagainya. Ini adalah perkara yang lebih patut dilakukan daripada kita chip in duit ni. Sebab apa? Anda nak membantu untuk menyebarkan petition ini melalui sumbangan tu tak ada masalah. Tetapi pada saya ianya bukanlah satu perkara yang mungkin patut dilakukan, sebab kita dalam isu kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya, sepatutnya kita lebih berjimat cermat. Tetapi mungkin pilihan sendiri terpulang. Tapi sebagai menjawab persoalan, ada ramai juga yang bertanya kepada saya, perlukah masukkan duit ni untuk pastikan kita dapat pengeluaran KDBSP dan sebagainya. Tidak, perkara itu semua tidak perlu dan tidak betul. Ini duit tak masuk ke mana-mana pihak yang duk buat tuntutan ni, tapi dia akan masuk kepada company tersebut saja untuk mereka sharekan petition ni kepada email-email orang yang lain. Jadi dah habis dah. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan petition ini. Jadi saya harap anda semua faham, petition ini ada kepentingan. Tujuan dia macam saya katakan tadi, nak menunjukkan kita punya
kesatuan. Kita ni bersatu, kita ni menyokong untuk membuat tuntutan dan sebagainya. Bayangkan kalau kata kita macam dulu kita buat tuntutan, bukan kita, Saudara Azmi Bugis, Saudara Khairul Anwar pergi buat turun sampai dekat depan parlimen dan sebagainya. Bayangkan takkan kita nak ajak 65,000 orang yang sign petition ni turun kepada parlimen, akan ada kesukaran dan juga sebagainya. Sebab itu sekarang ni zaman digital, ada kemudahan secara online untuk kita menunjukkan sokongan kita, solidariti kita kepada sesuatu perjuangan melalui petition-petition yang boleh kita wujudkan secara online ini. Jadi jangan rasa, orang kata apa, jangan rasa berputus asa ataupun jangan rasa apa-apa sajalah yang tidak baik. Segala perjuangan seperti yang saya katakan tadi, segala perjuangan kita support, kita berikan sokongan, kita berikan idea dan kita teruskan sehingga perkara ini berjaya, insyaAllah. Okey, jadi berkenaan dengan isu chip in duit tu tadi, saya tidak menggalakkan anda untuk chip in duit kepada ini sebab ianya tidak disalurkan kepada mana-mana yang berkaitan. Cumanya mereka akan melakukan kerja untuk kita, untuk share. Kita boleh, baguslah mereka ni share, tapi bayangkanlah kita bayar yang ada, bayar sampai 400 lebih ni, lebih baik kita buat satu posting dalam Facebook. Kita ada, katalah dalam Facebook saya ada 1,200 orang friend. Saya gunakan link yang tadi tu, saya copy je link tu, kemudian saya post dalam Facebook. InsyaAllah 1,200 orang tu akan nampak, dan mereka pun ada kebadan kalian beberapa peratus yang mungkin akan tanda tangan. Itu dah mencukupi, kita dah buat part kita. Kemudian kita boleh share pula dekat Twitter kalau ada, boleh share dekat TikTok kalau ada, WhatsApp group kalau ada. Macam tu saja, tak perlu sampai kepada memberikan sumbangan. Kalau pilih nak bersedekah cara sedemikian, terpulanglah kepada anda. Tapi macam yang saya cakap tadi, saya ulang lagi sekali, ada yang bertanyakan kepada saya perlu ataupun tidak. Jawapannya tak perlu, tak wajib pun. Itu adalah pilihan anda sendiri. Jadi saya takut juga kalau kata ada yang duk subscribe, ada yang chip in ni, saya takut dia jadi monthly subscription. Monthly subscription ni maksudnya hari ni kita chip in RM13, esok 1.8 DP renew lagi RM13 lagi, 1.9 RM13 lagi. Saya takut, saya sendiri tak tahu sama ada dia punya sumbangan tu, chip in tu berbentuk macam mana. Adakah dia recurring, maksudnya berulang, ataupun sekali bayar saja. Sebab saya memang langsung tak masuk di bahagian sumbangan ataupun donation tersebut. Jadi saya harap perkara ini jelas, dan kalau ada yang tak setuju dengan pandangan saya, terpulang, itu adalah pandangan masing-masing. Dalam isu petisi ini, seperti yang saya telah nyatakan mula-mula tadi, ini adalah pandangan peribadi saya berdasarkan apa yang saya faham, dan saya cuba menjadi seneutral yang mungkin dalam memberikan maklumat. Kita tak nak nanti ada pihak-pihak yang mungkin dah isi bersungguh-sungguh, dah siap buat pembayaran 100, 200, 300, tetapi bukan satu doa, tapi kalau kata permintaan kita ni tidak berjaya, nanti ada yang kecewa, ada yang nak buat tuntutan balik duit dan sebagainya. Saya tak nak macam tu. Nanti ada yang kata, oh ni sebab ni lah Firdaus kata macam ni lah, suruh bayar lah apalah. Kita tak nak macam tu. Jadi sebab itu saya terpanggil pada hari ini untuk memberikan penjelasan kepada anda semua. Minta maaf video panjang lebar. Saya rasa isu itu saja setakat ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang masih lagi keliru, masih lagi mempunyai persoalan, masalah dan sebagainya, anda boleh utarakan persoalan anda di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat channel. InsyaAllah saya akan cuba membantu. Kalau yang tak dapat saya reply lagi tu, saya minta maaf. Terlalu banyak sangat komen ataupun terlalu banyak sangat persoalan yang saya dapat kebelakangan ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.